Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nusyairah binti Ma'afazi bersama dua lagi ahli kumpulan saya dari kelas AS 255-1A ingin mengulas mengenai ideologi semasa gerakan fahaman Islam liberal di Malaysia, iaitu Sister in Islam. Pada era modernisasi ini, terdapat banyak gerakan fahaman baru yang bersifat radikal bercambah dalam kalangan agama di dunia. Kebanyakan idea yang diperkenalkan dan dibawa oleh fahaman-fahaman ini bercanggah dari segi idea dan isi akidah agama itu sendiri. Kebiasaannya dapat dilihat adalah seperti ketaksuban orang awam terhadap figura idol atau golongan ilmuwan yang memainkan peranan sebagai individu atau kelompok yang mendakwa kesucian, keistimewaan dan kedudukan mereka yang tinggi seperti reinkarnasi Tuhan, Nabi atau Wali dalam agama mereka tersendiri. Hal ini telah berjaya menarik minat orang ramai. Sister in Islam adalah salah satu gerakan feminisme yang memperjuangkan hak kebebasan kaum wanita. Pada tahun 1988, Sister in Islam telah ditubuhkan dan pada tahun 1993 pula, Sister in Islam telah didaftarkan secara rasmi sebagai sebuah badan bukan kerajaan. Aminah Wadud, Zainah Anwar, Marina Mahathir, Ratna Osman, Noraini Osman, Ros Ismail dan ramai lagi wanita merupakan tokoh Sister in Islam. Bagi mereka, agama Islam ini adalah sumber ketidakadilan dan penindasan. Maka disebabkan itu, mereka berpendapat bahawa pendekatan melalui penundangan sahaja tidak mencukupi. Menurut SIS ini, ramai wanita mengaku bahawa mereka sebenarnya menderita dalam diam. Mereka sering disajikan oleh penceramah-penceramah dan tokoh-tokoh sama ada di dalam kaca televisyen, melalui corong radio atau di dada akhbar bahawa kaum lelaki lebih kuat atau lebih berkuasa jika dibandingkan dengan kaum wanita. Argumen-argumen seperti inilah yang menurut SIS tidak masuk akal dan tidak dapat diterima kerana Islam merupakan agama keadilan dan Allah itu juga Maha Adil. Maka agak mustahil Allah menyokong ketidakadilan, keganasan dan penindasan terhadap kaum wanita. Terima kasih Syahira. Seterusnya, pembawaan ideologi SIS dapat dilihat berdasarkan Gender and Human Rights pada tahun 1993 yang merupakan penulisan daripada organisasi SIS yang menyatakan bahawa pemesongan ini dilakukan oleh penganut ulama tradisionalis yang menguasai pentafsiran ayat Al-Quran dengan cara penggubalan hukum syarak yang tidak jelas. Tiada kesamarataan antara jantina lelaki dan perempuan melalui hak-hak tertentu yang hanya mementingkan diri serta dengan pengaruh patriarki. Dalam konteks ini, Dr. Aminah Wadud yang merupakan pemimpin dan pengasas utama ajaran Islam liberal ini berpendapat bahawa aspek pelaksanaan dan ideologi yang diamalkan oleh syariat adalah sama seperti agama-agama yang lain, yakni tidak terlepas dari pengaruh ortodoks. Cara pendekatan dan pentafsiran yang korup telah dilaksanakan sejak 1400 tahun dahulu lagi. Secara jelasnya, SIS hanyalah berhujah berdasarkan logik akal dengan ijtihad individu tertentu berdasarkan pentafsiran hermeneutik. Walaupun hakikatnya hermeneutik itu merupakan budaya barat, kerana ini secara halus dapat memesongkan pandangan SIS terhadap sumber Al-Quran dan As-Sunnah. Isi yang ketiga, idea liberalism yang dibawa oleh fahaman Sisters in Islam ini memberi kelonggaran dalam hukum hakam agama dan amat berbahaya bagi akidah ahli sunnah wal jamaah. Hal ini disebabkan Islam menekankan kepada pegangan ijma' sebagai salah satu kaedah yang diterima umum oleh ulama-ulama Islam. Mereka berpandukan Al-Quran dan hadis yang sahih dan syumul. Kajian literatur bagi isi yang ketiga ini adalah memfokuskan kepada cabaran yang dihadapi oleh umat Islam dalam memperkasakan jati diri umat Islam, khususnya bagi membendung penularan fahaman Islam
liberal sisters in Islam ini? Bismillahirrahmanirrahim. Seterusnya, apakah pandangan umat Islam terhadap fahaman Sisters in Islam ataupun SIS? Menurut pandangan Islam, Sister in Islam merupakan ajaran liberalisme Islam yang secara jelasnya terpesong dari segi akidah, pemikiran. Mereka menerangkan matlamat mereka tanpa mendapatkan sumber rujukan daripada Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Walaupun hakikatnya niat dan matlamat mereka adalah baik, yakni membela nasib kaum wanita dan hak-hak tertentu, namun pada realitinya mereka secara tidak sedar terlalu fanatik dengan ajaran yang mereka bawa sehingga melakukan apa jua cara untuk membuktikan ajaran yang mereka bawa adalah benar. Pandangan Islam terhadap fahaman liberalisme Islam berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Jabatan Agama Islam Negeri Selangor menggelar ajaran ini sebagai fahaman liberalisme yang sesat. Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Selangor mengeluarkan fatwa tentang penubuhan SIS sejak 31 tahun lalu sebagai pengamal liberalisme dan pluralisme yang jelas menyeleweng daripada ajaran Islam, yakni Ahli Sunnah wal Jamaah, serta dikatakan sebagai sesat. Kesimpulannya, gerakan Sister in Islam di Malaysia ini adalah kesan pengaruh daripada pergerakan perjuangan wanita-wanita di Barat. Berdasarkan isu-isu yang disuarakan oleh gerakan SIS ini membuktikan secara jelas bahawa mereka ini menolak dan mencabar hukum yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cadangan, oleh hal yang demikian, kita sebagai umat Islam seharusnya meluaskan dan meningkatkan lagi ilmu pengetahuan kita mengenai hukum hakam agama dan menimbanya daripada sumber rujukan yang benar dan sahih. Ilmu itu amatlah penting dalam kehidupan setiap orang. Islam menitik beratkan perihal betapa pentingnya menuntut ilmu dalam kalangan manusia dan memupuk umatnya untuk menuntut ilmu. Selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang dirakamkan dalam surah Al-Alaq ayat 1 sehingga 5 kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.